Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, yang berbahagia Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu. Terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa pada petang ini. Selamat datang kepada semua ke program wawancara kenegaraan bagi modul patriotisme bersama Prof. Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Baiklah Prof dan hadirin semuanya, tujuan sesi wawancara kenegaraan kita pada petang ini dibuat adalah untuk merupakan keperluan bagi subjek kurikulum semester 3 bagi modul patriotisme, iaitu kursus bagi semua pelajar semester 3 di UiTM. Sebelum kita pergi jauh kepada intipati wawancara kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan sedikit latar belakang yang berbahagia Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz kita. Ya, Prof Syam merupakan pemegang ijazah Doktor Falsafah dalam bidang undang-undang dan politik, undang-undang jenayah dan hak asasi. Ia merupakan yang biasa dengan orang kata perlembagaan dan undang-undang di Malaysia. Dan kini merupakan penyandang bagi kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Baik Prof, apa khabar Prof? Sihat? Alhamdulillah. Sihat. Terima kasih. Baik Prof. So actually untuk program kita pada ini terbagi kepada dua sesi Prof. Yang pertama kita akan mengetengahkan tentang isu perlembagaan Malaysia dan pindaan perlembagaan. Dan yang kedua kita akan membincangkan tentang isu-isu lain berkenaan dengan perlembagaan seperti agama Islam sebagai agama rasmi, kewarganegaraan, peranan yang di-Pertuan Agong, keistimewaan anak Sabah dan Sarawak serta perlembagaan dan penyatuan kaum. Baik Prof, kita pergi ke sesi yang pertama. Ya, seperti yang kita tahu Prof, ya, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dimeterai yang menyaksikan perlembagaan persekutuan diangkat sebagai undang-undang tertinggi negara, mentakrifkan prinsip perlembagaan dan sistem politik tanah air. Atas kedaulatan Raja-Raja Melayu, ya, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 diinstitusikan dan perjanjian berkenaan yang dimeterai pada 5 Ogos 1957. So perjanjian itu pada hakikatnya merakamkan persetujuan Raja-Raja Melayu kita untuk melangsungkan konsep pemerintahan secara persekutuan yang diasaskan dalam Perjanjian Negeri 1948. Baik Prof, Perlembagaan Malaysia merupakan rujukan utama tadbir urus kerajaan Malaysia. Boleh Prof jelaskan sedikit apakah maksud dan kepentingan perlembagaan Malaysia kepada kita warga negaranya? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam silaturahim, salam UiTM di hatiku. Alhamdulillah, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Institut Kepimpinan Pelajar yang kerana sudi mengundang saya untuk bersama-sama dengan anak-anak pelajar sekalian berkaitan dengan subjek patriotisme bagi modul patriotisme ini. Baik, kita akan membincangkan suatu perkara yang agak serius kerana ia merupakan satu perlembagaan, merupakan satu dokumen yang menjadi tonggak kepada penubuhan, pembinaan dan juga pembangunan negara kita. InsyaAllah saya akan huraikan kepada para pelajar tentang isu-isu berkaitan dengan perlembagaan ini, kenapa pentingnya perlembagaan. Pertama kita pergi kepada definisi perlembagaan itu sendiri ya. Kalau kita lihat daripada kata dasar perkataan perlembagaan itu ialah lembaga. Maksudnya kita mahu menginstitusikan. Apabila kita mahu merdeka, kita hendaklah mempunyai satu dokumen yang menunjukkan negara ini sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Merdeka maknanya bebas dari cengkaman kuasa asing atau pentadbiran kuasa asing. Dan kedaulatan itu menunjukkan bahawa kita mempunyai self-determination, mempunyai kuasa untuk menentukan kedudukan diri kita sendiri. Kedaulatan itu bermakna kita boleh mentadbir negara kita sendiri. Jadi perlembagaan itu merupakan satu dokumen untuk melembagakan negara kita, untuk menginstitusikan negara kita sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Oleh yang demikian, perlembagaan merupakan satu lambang kemerdekaan, simbol kemerdekaan. Dan kemudiannya sebagai simbol kemerdekaan, perlembagaan itu hendaklah dijadikan satu undang-undang tertinggi
bagi negara kita. Dan apa juga seperti yang saudara moderator sebutkan tadi, perlembagaan itu merupakan undang-undang induk ataupun perkara induk atau dokumen induk utama dalam tadbir urus negara. Secara perundangan, perlembagaan ini dikatakan sebagai sebuah perjanjian. Kalau dalam negara kita, ia melibatkan perjanjian antara negeri dengan negeri yang lain membentuk sebuah negara persekutuan. Ia juga melibatkan perjanjian antara pemerintah dan rakyat. Kalau kita melihat pada pemerintah, kita ada dua, institusi demokrasi dan juga institusi beraja. Jadi perlembagaan menyatakan hal-hal berkaitan dengan institusi ini di dalam pengisiannya. Maka kita akan lihat kemudian nanti apakah yang berkaitan dengan isu institusi yang berada dalam perlembagaan itu sendiri dan mengaitkan hubungan antara raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Apa yang kita telah belajar semasa kita di sekolah menengah dahulu, kan? Baik. Kalau kita lihat dalam konteks undang-undang, ada dua perkara tadilah ya. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi dan ia merupakan satu bentuk perjanjian yang dimensi perjanjian itu adalah antara negeri-negeri bagi membentuk sebuah negara persekutuan dan antara dimensi perjanjian lain ialah antara pemerintah iaitu raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Ya, jadi di sana juga kita lihat perjanjian antara rakyat dengan rakyat yang membentuk hal-hal berkaitan dengan kewarganegaraan. Kita akan juga bincangkan hal-hal berkaitan dengan kewarganegaraan. Jadi definisi kepada perlembagaan ini ialah kumpulan undang-undang is a combination of rules. Ia adalah kumpulan undang-undang yang digunakan untuk pentadbiran negara. Maka dalam perlembagaan itu kita akan dapati kuasa yang diberikan kepada badan-badan tersebut. Yang kita belajar sebelum ini, negara itu terdiri daripada 3 komponen institusi iaitu badan perundangan, legislatif, iaitu badan eksekutif, badan pelaksana dan juga badan kehakiman. Ketiga-tiga badan atau institusi kerajaan ini dimasukkan dalam perlembagaan. Maka perlembagaan itu dikatakan mencipta badan-badan pentadbiran bagi negara atau kita kata badan-badan kerajaan tersebut. Pada masa yang sama, perlembagaan juga memberikan kuasa kepada badan-badan tersebut. Maknanya perlembagaan mencipta institusi kehakiman, mencipta institusi perundangan, mencipta institusi eksekutif dan pada masa yang sama, perlembagaan memberi kuasa kepada ketiga-tiga institusi ini dan seterusnya perlembagaan juga menghadkan kuasa. Kalau saya dengan izinnya saya menggunakan dalam bahasa Inggeris untuk ia lebih catchy dan lebih menarik. Dia kata the constitution creates the organs of the government, give powers to the organs of the government and limits the powers the organs of the government. Dia mencipta, dia create tadi, dia mencipta, memberi kuasa dan juga menghadkan kuasa kepada badan-badan ini. Jadi saya rumuskan pada topik utamanya apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan dan kenapa perlembagaan itu penting. Yang dimaksudkan dengan perlembagaan itu ialah peraturan-peraturan yang digabung jalin untuk membentuk badan-badan kerajaan yang saya sebutkan tadi, memberikan kuasa dan menghadkan kuasa. Perlembagaan juga menentukan bagaimana negara ini ditadbir urus dengan meletakkan perlembagaan itu sebagai undang-undang tertinggi negara dan menjadi rujukan apabila setiap badan perundangan sama ada di peringkat negeri atau peringkat persekutuan untuk membuat undang-undang. Ia juga menjadi rujukan kepada semua pentadbiran, pada semua peringkat pentadbiran negara sama ada di peringkat, kalau kita kata di peringkat negeri atau di peringkat persekutuan, ianya hendaklah sentiasa mentaati dan menuruti, sentiasa memastikan tindakan pihak eksekutif atau apa juga yang dilakukan oleh pihak kerajaan dan orang bukan kerajaan dan sebagainya untuk menepati peruntukan-peruntukan perlembagaan. Jadi rumusan untuk kepentingan perlembagaan ini ialah perlembagaan menjadi undang-undang tertinggi negara, perlembagaan menjadi sumber penjanjian antara mereka yang membentuk negara ini dan seterusnya perlembagaan menjadi rujukan dalam membuat semua tindakan berkaitan dengan pentadbiran negara. Baik dari institusi beraja dan juga institusi demokrasi, kesemua mereka hendaklah mentaati peruntukan perlembagaan. Jadi kalau kita merujuk kepada kepentingan perlembagaan, ia juga menunjukkan Malaysia ini sebuah negara merdeka dan berdaulat.
Oleh itu, apabila kita bercakap tentang perlembagaan, kita hendaklah juga memahami implikasinya sekiranya tiada perlembagaan. Ya, sekiranya tiada perlembagaan, sekiranya rakyat Malaysia tidak mentaati peruntukan perlembagaan, apa akan jadi? Ya, mungkin anak-anak pelajar juga boleh tahu, boleh maklum bahawa sekiranya tiada peraturan, sudah tentu suasana itu akan menjadi hiruk pikuk. Jadi apabila kita telah bersetuju untuk membuat peruntukan perlembagaan, maka amat penting untuk kita mengetahui, memahami dan seterusnya menghayati peruntukan perlembagaan. Pada pandangan saya, subjek patriotisme ini adalah sangat-sangat penting untuk seluruh pelajar. Bukan saja pelajar UiTM yang diwajibkan memahami perkara berkaitan kenegaraan ini, tapi kita mahu pelajar UiTM mengungguli hal-hal berkaitan dengan perlembagaan ini dan kita menjadi warga negara yang utama untuk memastikan perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara, perlembagaan sebagai sumber utama pentadbiran negara akan sentiasa didukung dan dimajukan oleh pelajar UiTM sendiri. Kalau perlu saya ulaskan lagi, hal-hal berkaitan dengan perlembagaan ini secara umumnya, tafsiran yang kita telah ketahui dan juga kepentingannya. Dan sedikit sebanyak untuk kita memahami perlembagaan ini, kita perlu memahami sejarah. InsyaAllah saya akan ulaskan sedikit sebanyak tentang sejarah perlembagaan selepas ini. Baik, Prof. Jadi, Prof, adakah perlembagaan ini boleh dipindah? Ataupun ia kekal seperti adanya? So, jadi, bila katanya boleh bagaimana macam kata boleh dipindah, bagaimana pelaksanaannya pula? Silakan, Prof. Okey. Ya, pindaan kepada perlembagaan adalah isu penting. Ramai orang menyatakan ianya tidak diboleh. Setengah-setengah peruntukan tak boleh dipindah. Ada orang menyatakan ia boleh dipindah. Baik. Sekarang saya harap para pelajar, anak-anak pelajar sekalian mencari sebuah buku yang namanya Perlembagaan Persekutuan. Kalau kita nak beli yang sekecil ini, harganya cuma RM10. Kalau kita nak download perkara hal-hal berkaitan dengan perlembagaan ini, ia perlu kita boleh lihat kepada laman web Pejabat Peguam Kamar Peguam Negara. Mereka ada link berkaitan dengan untuk download, untuk kita ambil daripada internet saja, ya. Tak perlu beli dan kita boleh. Tapi untuk kita belajar perlembagaan, saya selalu mencadangkan supaya anak-anak pelajar merujuk kepada dokumen asal. Untuk kita orang yang berwibawa, kan, kita mesti merujuk kepada rujukan yang premier, rujukan yang utama. Baik, kalau kita lihat kepada peruntukan-peruntukan di dalam ini, kita dapati pindaan perlembagaan boleh dibuat. Setakat ini, kan, setakat ini negara kita telah meminda perlembagaan ini lebih kurang 55 kali dan melibatkan lebih daripada 700 peruntukan perlembagaan. Dah banyak dah dipinda. Ya, maknanya untuk menjawab secara ringkas, ya, perlembagaan itu boleh dipinda. Namun ada syarat-syaratnya. Kenapa ada syarat itu? Sebab kita tidak mahu cairkan peruntukan perlembagaan itu. Kalau kita kata boleh pindah, maknanya ia boleh berubah bergantung kepada kekuatan majoriti di dalam Dewan Rakyat. Ya. Okey, saya ceritakan secara perundangannya, peruntukan undang-undang, bagaimana peruntukan perlembagaan itu boleh dipindah, ya. Ada bahagian-bahagian tertentu dalam perlembagaan persekutuan yang boleh dipindah hanya dengan simple majority. Simple majority maknanya majoriti muda, iaitu majoriti mereka yang hadir semasa perbahasan untuk pindaan. Okey, pindaan perlembagaan ini dibuat oleh Parlimen. Ya, siapa yang membuat pindaan perlembagaan? Parlimen. Parlimen ada 3 komponen. 1, Dewan Rakyat, Dewan Negara dan utamanya ialah Yang di-Pertuan Agong. Jadi, pindaan perlembagaan hendaklah melalui kelulusan daripada kedua-dua dewan. Dia tidak boleh diluluskan oleh satu dewan sahaja. Dan ada peruntukan-peruntukan tertentu yang mempunyai syarat untuk mendapatkan perkenan Majlis Raja-Raja. Dia boleh dipinda tapi ada syaratnya. Tadi saya cerita, pertama perlembagaan boleh dipinda dengan cara mendapat majoriti mudah. Iaitu kalau dalam Dewan Rakyat dihadiri oleh 100 orang,
maka majoritinya ialah 51. Keseluruhan Dewan Rakyat ialah 222 kerusi, 222 ahli. Sekarang ini ada beberapa kekosongan kerana kematian ataupun kekosongan luar jangka, dan dia tidak lengkap 222. Jadi majoriti mudah ialah daripada 222 ialah 112. 112 tu adalah majoriti mudah sekiranya semua ahli hadir. Jadi sedikit peruntukan dalam perlembagaan boleh dipinda dengan simple majority. Cara kedua untuk meminda keseluruhan peruntukan perlembagaan dan majority of provision the constitution ialah 2/3 majoriti. Ini biasa kita dengar. Kalau nak pindah perlembagaan umumnya ialah 2/3 majoriti. 2/3 majoriti itu daripada majoriti itu daripada siapa? Daripada keseluruhan ahli. Bukan ahli yang hadir semasa perbahasan itu. Tapi ialah keahlian keseluruhan. Kalau 222 ya mungkin 148, 23, 2/3 majoriti. Ya, itu keseluruhan. Kalau kita kata 2/3 majoriti, maknanya 2/3 daripada keseluruhan bilangan ahli di dalam Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. 2/3 ini perlu dikira, diundi semasa bacaan kedua dan bacaan ketiga pada Dewan Rakyat. Saya explain, ini agak teknikal sedikit. Saya harap semua selepas ini akan bergembira belajar perlembagaan kerana anda semua boleh tahu apa yang ada dalam perlembagaan ini. Apakah yang dikatakan peruntukan 2/3 tadi? Dia nyatakan semua peruntukan dalam perlembagaan, ya. Jadi kalau kita katakan suatu peruntukan itu bacaan pada kedua dan ketiga itu, setiap undang-undang pindaan itu perlu melalui bacaan kedua dan bacaan ketiga. Bagaimana proses nak buat? Dalam membuat undang-undang dia ada 3 bacaan. Bacaan pertama hanya memperkenalkan. Contoh, saya memperkenalkan pindaan kepada perlembagaan pada perkara sekian-sekian. Itu bacaan pertama. Okey, lepas tu Speaker Dewan Rakyat akan kata, okey, diluluskan pada bacaan pertama, dan ini saya cerita seringkas saja untuk kita pengetahuan kita saja. Yang detail-detail tu kita belajar undang-undang kemudian. Ya. Kemudiannya pergi pada bacaan kedua. Yang anak-anak pelajar lihat perbahasan di dalam dewan yang orang bercakap sana sini, hentam sana sini itu adalah bacaan kedua pada baca perbahasan. Mungkin kalian sekarang perlu melihat bagaimana, sebab dia orang ada, parlimen ada live kan, melalui Facebook parlimen dan sebagainya, kita ada live, kita boleh tonton. Maksudnya apabila ahli-ahli dewan bercakap dan berbahas-bahas antara satu sama lain itu adalah pada bacaan kedua. Habis je bacaan kedua, mereka akan mengundi. Mereka akan mengundi. Undi ini adalah penting. Sekiranya pada undi ini tidak mendapat 2/3 majoriti, dia tidak akan diteruskan. Maknanya kerajaan telah kalah. Biasanya pindaan perlembagaan ini dibawa oleh ahli kerajaan, ya. Kalau kalah di situ, maknanya rang undang-undang pindaan itu diberhentikan di situ. Kalau menang, maknanya dapat 2/3 majoriti tadi, rang undang-undang itu kita panggil rang undang-undang, cadangan untuk buat undang-undang tu kita panggil rang undang-undang. Rang undang-undang itu kenapa dipanggil rang? Sebab dia cadangan. Rang itu maksud dia cadangan. Macam itulah secara ringkas. Jadi dia akan pergi kepada satu stage, iaitu stage jawatan kuasa. Jawatan kuasa ke sebuah buah dewan dipanggil. Jawatan kuasa sebuah buah dewan. Jawatan kuasa sebuah buah dewan ni maknanya seluruh ahli Dewan Rakyat itu akan jadi jawatan kuasa. Dan speaker akan jadi pengerusi mesyuarat. Sekarang kalau kita ikuti perbahasan di parlimen, parlimen sekarang sedang membahaskan pada peringkat jawatan kuasa untuk rang undang-undang perbekalan. Kita ubah je, kalau nak pindah perlembagaan, rang undang-undang pindaan perlembagaan. Kan pada peringkat jawatan kuasa. Jawatan kuasa itu kan membahas setiap detail peruntukan, setiap perinci peruntukan tersebut, ya. Sehabis saja jawatan kuasa itu, maka jawatan kuasa itu akan terhenti di situ, berhabis di situ, dan sekiranya diluluskan, dia akan pergi kepada bacaan ketiga.
dia tidak mengundi pada peringkat bacaan jawatan kuasa. Pergi kepada bacaan ketiga, rang undang-undang pindaan tersebut akan diundi sama ada diluluskan 2/3 ataupun tidak. Sekiranya tidak diluluskan, ia terhenti di situ. Sekiranya diluluskan, ia akan pergi ke Dewan Negara pula. Dan Dewan Negara akan melalui proses yang sama. Ini agak teknikal tapi nak menyatakan bahawa 2/3 itu sukar untuk diperolehi kalau parti politik yang memerintah dan memperkenalkan pindaan kepada perlembagaan itu tidak dapat 2/3 majoriti. Sebab itu anak-anak pelajar sekalian, kalau kita lihat orang politik, mereka akan mengatakan penting untuk parlimen mendapat 2/3 majoriti untuk kedudukan yang kukuh, terutamanya kalau dalam konteks pindaan kepada perlembagaan perlu meluluskannya dengan 2/3 majoriti pada bacaan kedua dan bacaan ketiga. Jadi di sini dia perlu diluluskan pada Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam hal berkaitan dengan 2/3 majoriti tadi. Sekarang kita dah ada dua cara untuk kita pindah perlembagaan. Simple majority dan secara keseluruhannya 2/3 majority pada bacaan kedua dan bacaan ketiga pada peringkat kedua-dua dewan. Okey. Dan ketiganya, cara untuk meminda perlembagaan ini ialah dengan cara 2/3 majority tadi, sama dan serupa dengan proses yang saya kongsikan tadi. Lulus bacaan kedua dan ketiga dengan 2/3 majoriti peringkat Dewan Rakyat dan seterusnya berlangsung pada peringkat Dewan Negara. Tetapi pindaan yang perkara yang ketiga ini ialah melibatkan Majlis Raja-Raja. Ada hal-hal tertentu yang hanya boleh dipindah dengan 2/3 majoriti dan perkenan. Perkenan ni adalah bahasa istana lah ya. Kalau dalam bahasa mudah orang kita mengatakan persetujuan, ya, persetujuan. Tapi dalam konteks bahasa dalaman, bahasa istana ni kita guna perkenan Majlis Raja-Raja. Anak-anak pelajar pernah dengar Majlis Raja-Raja kan? Sebab masa kita sekolah menengah dulu, kita pernah belajar dalam Form 4 dan Form 5 tu. Kita pernah belajar itu Majlis Raja-Raja. Ia adalah satu conference, dalam undang-undang dia panggil Conference of Rulers. Dia bukan Council of Rulers. Walaupun dalam bahasa Melayu kita panggil Majlis Raja-Raja. Tapi persidangan. It's a Conference of Rulers. Persidangan Majlis Raja-Raja. Dalam bahasa mudah kita panggil Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja ini adalah satu institusi beraja yang ditubuhkan di bawah perlembagaan itu sendiri, terutamanya perkara 38. Saya mula memperkenalkan nombor pada para pelajar sekalian. Majlis Raja-Raja di bawah perkara 38 yang menyatakan tentang penubuhan Majlis Raja itu sendiri dan kuasa baginda semua. Ianya terdiri daripada raja-raja dari 9 buah negeri, keahliannya dan juga ahli Majlis Raja-Raja yang lain ialah TYT, Tuan Yang Terutama atau ketua. Kita panggil governor ya, atau kita panggil yang di-Pertua Negeri ya, yang di-Pertua Negeri. Yang di-Pertua Negeri ini adalah seorang yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong bagi negeri yang tidak beraja. Negeri yang tidak beraja, Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Mereka mempunyai TYT atau Yang di-Pertua Negeri. Yang di-Pertua Negeri juga adalah sebahagian daripada Majlis Raja-Raja. Kecuali ketika Majlis Raja-Raja itu membincangkan hal berkaitan dengan kepentingan institusi beraja dan sebagainya, TYT bukan ahli. Contoh, untuk melantik Yang di-Pertuan Agong. Baginda yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja tanpa TYT. Okey. Jadi di sini kita lihat peranan Majlis Raja-Raja dalam pindaan kepada perlembagaan. Ia setengah peruntukan yang dinyatakan yang perlu mendapat perkenan Majlis Raja-Raja ialah pertama apabila pindaan itu melibatkan perkara 10 dalam fasa 4. Saya tidak mahu menyukarkan. Cuma saya mahu katakan sekiranya untuk meminda sekatan kepada kebebasan bersuara dalam perkara 10 fasa 4 Perlembagaan Persekutuan kerana ia melibatkan persoalan terhadap kedudukan bahasa Melayu, kedudukan
keistimewaan atau kedudukan khas orang-orang Melayu dan anak negeri Sabah Sarawak serta kepentingan sah komuniti lain, kalau nak pindah peruntukan ini perlu dapat 2/3 majoriti dan juga hendaklah mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Satu lagi dalam perkara 10 fasa 4 ialah perkara 181 Perlembagaan Persekutuan. Saya minta maaf. Tapi saya minta maaf bila sebut nombor-nombor ni saya tahu anak-anak pelajar yang belajar sejarah dulu kalian tak suka nombor kan. Nak hafal tahun tu lah, tahun ni lah kan. Jadi sekarang dalam patriotisme ni kita kena setengah-setengah nombor tu, setengah-setengah figure tu kita kena hafal. Ya, 181 ini berkaitan dengan kedaulatan raja-raja. Apa itu kedaulatan raja-raja? Tadi saya sebut pada awal perkataan kedaulatan itu hak untuk mentadbir negara. Jadi kedaulatan raja-raja dijamin di bawah perkara 181 Perlembagaan Persekutuan. Kalau nak pindah itu mesti dapat perkenan Majlis Raja-Raja. Bukan main sembrono untuk terus pindah. Walaupun kita ada demokrasi berparlimen, tetapi apabila ia melibatkan institusi raja, ia hendaklah mendapat perkenan raja-raja itu sendiri. Seterusnya, untuk pindah perlembagaan yang melibatkan 2/3 majoriti dan perkenan Majlis Raja-Raja ini ialah hal-hal berkaitan tadi yang saya sebut bahasa Melayu, kedudukan orang Melayu dan anak negeri Sabah Sarawak dan kepentingan sah komuniti lain. Kepentingan sah komuniti lain itu melibatkan kepentingan orang-orang bukan Melayu ataupun orang asli dan ia melibatkan komuniti-komuniti bukan Melayu dan komuniti-komuniti bukan anak negeri Sabah dan Sarawak juga mesti mendapat 2/3 majoriti dan perkenan Majlis Raja-Raja. Di situ kita lihat Majlis Raja-Raja dan Raja-Raja ini adalah payung kepada perpaduan. Dijaga ke semua komuniti itu. Bukan hanya untuk Melayu, bukan hanya untuk anak negeri Sabah Sarawak, tapi ia juga untuk semua komuniti warga negara Malaysia. Jadi tidak ada diskriminasi di situ. Ya. Pindaan kepada perlembagaan juga harus mendapat 2/3 majoriti dan perkenan Majlis Raja-Raja apabila ia melibatkan kedudukan negeri. Ya, kedudukan negeri. Perkara 70, perkara 71 perlembagaan menjamin kedudukan negeri dan perlembagaan negeri. Okey, dalam sebuah negara persekutuan, bila kita nak bentuk persekutuan itu, ia perlu dah dipersetujui oleh negeri-negeri. Apabila Cik Adi sebut tadi, perjanjian pada 5 hari bulan 8, 1957. Itu adalah perjanjian pembentukan Tanah Melayu 1957. Bila Tanah Melayu dibentuk, siapa yang menandatangani? Persekutuan. Kita sekutukan negeri-negeri dan kemudian negeri-negeri itu diwakili oleh raja-raja mereka dan raja-raja itu sendiri yang menandatangani. Bagi pihak negeri yang tidak beraja pada masa itu, Melaka dan Pulau Pinang, mereka diwakili oleh Kerajaan Persekutuan dan British. Sebab British mahu menyerahkannya kepada Kerajaan Persekutuan pada ketika itu. Jadi, untuk meminda perlembagaan yang memberi kesan ke atas negeri, maka ia hendaklah juga mendapat persetujuan daripada raja-raja. Kerana raja-raja ini kita tahu mewakili negeri-negeri berkenaan. Jadi, hal-hal berkaitan dengan negeri ini hendaklah juga dipinda dengan mendapat 2/3 majoriti dan perkenan Majlis Raja-Raja. Ya, maknanya sekarang apabila kita dah cakap pasal pindaan kepada perlembagaan, jawapannya sangat mudah. Ya, ia boleh dipinda, tetapi dengan syarat-syarat yang tertentu. 2/3 majoriti dan ada peruntukan yang perlukan syaratnya mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Ya, satu lagi berita baik untuk anak negeri Sabah dan Sarawak, ya. Apabila mahu meminda peruntukan bagi yang melibatkan negeri Sabah dan Sarawak, maka ia hendaklah mendapat 2/3 majoriti dan perkenan daripada TYT. Yang dipertua negeri bagi negeri-negeri Sarawak dan Sabah perlulah memberi perkenan sekiranya pindaan kepada perlembagaan itu melibatkan
negeri-negeri Sabah dan Sarawak. Jadi kenapa berlaku begini? Kenapa di peringkat persekutuan dia tidak sebut tentang raja bagi negeri berkenaan, disebut atas satu muafakat namanya Majlis Raja-Raja. Tapi pada bagi negeri-negeri Sabah dan Sarawak ini keadaan yang sangat istimewa untuk negeri-negeri ini kerana diberikan hak bagi negeri untuk memastikan kepentingan negeri ini dijaga. Kepentingan negeri ini dijaga. Negeri Sarawak dan Sabah ini dijaga oleh persekutuan. Dan negeri-negeri itu mempunyai hak untuk menentukan sama ada peruntukan perlembagaan itu boleh dipinda ataupun tidak, sehingga ia boleh memberi kesan atau implikasi secara positif atau negatif ke atas negeri-negeri Sarawak dan Sabah. Jadi ini adalah satu peruntukan istimewa yang diberikan kepada negeri-negeri Sarawak dan Sabah tentang pindaan perlembagaan. Kecuali pindaan itu melibatkan proses untuk integrasi antara semenanjung Tanah Melayu dengan negeri-negeri Sabah dan Sarawak. Ia diberikan satu ruang untuk Federal Parliament membuat pindaan untuk menggalakkan integrasi. Itu dari segi peruntukannya. Sekarang saya mahu kembali kepada peruntukan perlembagaan supaya anak-anak pelajar, orang yang mahir bukan saja dari segi konten tapi boleh mengingati peruntukan perlembagaan itu sendiri. Pertama, apabila melibatkan perlembagaan, semua tiga cara yang terawal yang saya sebut itu simple majority, majority mudah, 2/3 majority dan 2/3 majority ditambah dengan perkenan Majlis Raja-Raja itu, peruntukannya ialah dalam perkara 159 perlembagaan persekutuan. Bagi anak-anak Sabah Sarawak, pindaan kepada negeri-negeri Sarawak dan Sabah ini boleh didapati dalam peruntukan 161 huruf besar I. Namanya dalam peruntukan itu. Jadi yang itu perlu dapat 2/3 majoriti dan juga perkenan daripada TYT bagi negeri-negeri Sarawak dan Sabah. Jadi secara keseluruhannya peruntukan itu boleh dipinda. Persoalan, mungkin anak-anak pelajar juga membaca di media-media sosial. Ada orang menyatakan setengah peruntukan tidak boleh dipinda dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat pada peruntukan perlembagaan, ini jelas bahawa ianya boleh dipinda. Cuma selalu ada yang orang kata apa, yang anti climax. Cuma persoalannya, adakah kita boleh meminda hal-hal berkaitan, contoh untuk menukar agama Islam daripada agama yang dikatakan sebagai agama bagi negara. Boleh tak kita pindah peruntukan berkaitan Islam? Boleh tak kita pindah peruntukan berkaitan institusi beraja? Boleh tak kita pindah hal-hal berkaitan dengan kepentingan orang-orang Melayu? Boleh tak kita pindah hal-hal berkaitan dengan kebebasan asasi ataupun kepentingan sah komuniti-komuniti lain? Boleh tak kita pindah? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Jadi sebab itulah sangat penting untuk kita, contohnya untuk menjaga peruntukan-peruntukan tradisional dalam perlembagaan. Peruntukan tradisi seperti Islam, seperti kebebasan asasi, seperti berkaitan dengan hak-hak komuniti orang-orang Melayu, orang-orang anak negeri Sabah dan Sarawak. Bahkan kepentingan sah komuniti lain ini juga perlulah kita mempunyai para pemimpin yang menghormati institusi-institusi warisan yang ada dalam perlembagaan ini. Ya. Jadi secara umumnya kita boleh rumuskan bahawa perlembagaan persekutuan itu boleh dipinda dengan kuasa majoriti dalam Dewan, tetapi peruntukan-peruntukan tertentu juga hanya boleh dipinda dengan perkenan Majlis Raja-Raja. Ya. Ada peranan institusi beraja dimainkan dalam proses pindaan kepada perlembagaan. Di situ cantiknya dalam sistem kita ini, bukan hanya demokrasi yang boleh meminda perlembagaan persekutuan, tetapi institusi beraja juga mempunyai peranan tertentu dalam pindaan kepada perlembagaan. Okay. Harap dah terjawab persoalan tadi. Sangat terjawab. Okey. Adakah kita... Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Kita nampak Prof telah jelaskan secara detail, saya rasa, tentang perlembagaan dan macam mana pelaksanaan pindaan perlembagaan itu sendiri, Prof. Jadi, Prof, kita terus kepada sesi yang kedua, iaitu berkenaan dengan perlembagaan dan isu-isu semasa
Ya, tadi Prof bercerita tentang agama rasmi, ya. Ya. Islam sebagai agama rasmi. So kita sedia maklum Prof, akhir-akhir ini ada banyak isu. Betul. Isu semasa berkaitan perlembagaan Malaysia dan secara tidak langsung kesannya turut terasa kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Dan kalau boleh Prof, kita kupas sedikit isu ini. Ya, Prof, yang di mana kita tahu yang agama Islam sebagai agama rasmi. Ada segelintir yang pihak menyalah tafsir bila agama Islam sebagai agama rasmi negara, agama lain tidak boleh diamalkan katanya Prof. Ya. Dan minta Prof jelaskan salah tafsir seperti ini. Terima kasih. Saya sebenarnya, Cik Adi, saya nampak persoalan ini sering menjadi perbahasan dalam grup-grup WhatsApp. Saya fikir anak-anak pelajar pun begitu. Atau kalian tidak gemar membaca isu-isu begini. Sekarang selepas kita buat kursus patriotisme ini, kita perlu ambil tahu kan tentang isu semasa. Ya, saya pasti isu semasa ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita bincangkan kerana ia juga akan menjawab persoalan-persoalan atau cabaran-cabaran yang sedang dihadapi oleh negara. Apatah lagi dalam keadaan dunia menjadi sebuah kampung. Apatah lagi dalam keadaan kita yang mempunyai informasi di hujung jari saja kan. Jadi inilah kepentingan untuk kita memahami tentang isu-isu semasa. Dalam konteks ini, isu semasanya ialah berkaitan dengan kedudukan Islam dalam perlembagaan persekutuan dan juga kebebasan untuk mengamalkan agama masing-masing. Baik, boleh saya pergi kepada peruntukan yang sangat relevan dalam perlembagaan persekutuan berkaitan dengan kedudukan Islam, ya, iaitu perkara 3 dalam fasal 1 perlembagaan persekutuan. Perkara 3 dalam perlembagaan persekutuan ini menyatakan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan, dia koma, dia semicolon, titik yang ada koma kat bawah tu, semicolon. Islam adalah agama bagi persekutuan, semicolon, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai dalam mana-mana bahagian dalam persekutuan. Ia memberi kita peruntukan yang sangat jelas bahawa agama bagi negara ini, ada orang menggunakan agama rasmi, tapi saya lebih menyatakan sebab perlembagaan tidak sebut perkataan rasmi. Cuma perlembagaan ini adalah dokumen rasmi. Ya, ia adalah satu dokumen rasmi. Ia dengan rasminya mengiktiraf Islam sebagai agama bagi negara. It has been officially, ya. Tapi kalau kita kata Islam agama persekutuan, ia sangat jelas. Islam adalah agama bagi persekutuan. Maknanya negara ini menganut agama Islam. Tetapi pada masa yang sama, negara ini tidak menghalang orang lain daripada mengamalkan agama masing-masing dengan formula aman dan damai. Di mana-mana bahagian, di mana-mana corok tempat yang kita ada dalam negara kita ini, kita mempunyai kebebasan beragama tetapi dengan syarat aman dan damai. Orang Islam tak mengganggu gugat orang bukan Islam. Orang bukan Islam tidak boleh mengganggu gugat perasaan dan naluri keagamaan masing-masing. Jadi inilah yang menjadi konsepnya. Jadi Islam adalah agama bagi persekutuan. Saya cerita sejarah sikit. Sebabnya semasa kita merdeka, ya, kita merdeka pada tahun 1957. Semasa itu kita merdeka dalam keadaan darurat. Daruratnya kenapa? Pada tahun 1948, British mengisytiharkan darurat kerana serangan komunis. Dan secara ideologi, secara pemikiran dan juga secara fizikalnya, ya. Komunis menyerang negara kita. Komunis ni siapa? Komunis ini dari segi ideologinya, mereka menyatakan agama itu candu. Agama itu tidak boleh diterima. Maka dalam keadaan itu kita merdeka. Jadi kebimbangan orang Islam pada ketika itu ialah serangan ideologi komunis ke atas orang-orang Islam. Dan bagi raja-raja Melayu, mereka melihat serangan ini adalah serangan yang sangat besar, bahaya yang sangat besar ke atas akidah orang-orang Melayu. Tapi pada masa yang sama, apabila kita mahu merdeka, orang-orang bukan Melayu dan bukan Islam ini bimbang. Sekiranya Islam dijadikan sebagai agama bagi persekutuan, adakah mereka akan dibenarkan untuk mengamalkan agama masing-masing? Kebimbangan itu nyata.
Orang Islam bimbang agama Islam tidak terjaga. Jadi mahu dimasukkan Islam dalam agama, sebagai agama dalam Perlembagaan Persekutuan supaya kedudukan Islam itu dijamin. Bagi orang bukan Islam, bimbang sekiranya diletakkan Islam sebagai agama bagi persekutuan, mereka ini tidak dibenarkan untuk mengamalkan agama mereka. Jadi sebab itulah perkara 3 ini meletakkan suatu peruntukan untuk menjamin kedudukan masing-masing. Menjamin kedudukan agama Islam maknanya menjaga perasaan dan juga akidah orang Islam itu sendiri. Dan keduanya, menjamin kebebasan orang bukan Islam. Tapi formula aman dan damai ini sangat indah sekali. Ya, sangat cantik sekali untuk Malaysia, sebuah negara multiport yang mempunyai pelbagai. Sekarang beraneka ragam agama, beraneka ragam budaya, bukan setakat pelbagai lagi, dia beraneka. Terutamanya dalam konteks sekarang kita bukan lagi negara multiracial, tapi kita dah jadi super multiracial. Kita keluar rumah, kita nampak orang Bangladesh. Kita pergi ke tempat keselamatan, kita jumpa orang Nepal. Kita pergi ke kedai-kedai, kita jumpa orang Thailand. Kita jumpa orang Myanmar. Ini merata-rata. Jadi negara kita ini, bahkan orang Afrika juga ramai di negara kita kan. Jadi dia dah jadi super beraneka ragam dah sekarang ni. Jadi inilah formulanya aman dan damai. Tidak kira apa agama yang kita amalkan, ia hendaklah mengamalkan prinsip aman dan damai. Lebih menarik juga apabila perkara 11 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa setiap orang, every person, setiap orang mempunyai hak untuk menganut dan mengamalkan agama masing-masing. Jadi mengamalkan agama itu adalah sebahagian daripada hak asasi. Hak asasi. Maknanya, saya teringat dokumen perlembagaan, sejarah perlembagaan ni banyak dokumen-dokumen sejarah. Raja-raja pernah menyatakan bahawa kita jamin kebebasan beragama bagi orang-orang bukan Islam. Yang Islam itu pastinya lah dijamin kedudukannya. Tapi orang bukan Islam juga dijamin tentang amalan agama mereka. Bahkan raja-raja kata sekiranya diperlukan rumah-rumah ibadat juga boleh diberikan bantuan keuangan untuk orang bukan Islam membuat agama, mengamalkan agama mereka atau membuat ibadat agama mereka. Jadi di situ kayanya. Tetapi perkara 11 juga menyatakan tidak ada kebebasan bagi orang-orang lain untuk mengembangkan agama dan doktrinnya dalam kalangan orang Islam. Di sinilah menjaga sedikit sebanyak kepentingan orang Islam dari segi akidahnya. Tidak boleh dikembangkan doktrin dan kepercayaan lain dalam kalangan orang Islam. Ini dalam perkara 11 Fasal 4 Perlembagaan Persekutuan. Tidak boleh. Pada saya, apabila saya membaca peruntukan dalam dokumen-dokumen sejarah itu, ini juga adalah sumbangan institusi beraja. Raja-raja kata, dalam proses itu, ini saya letakkan dalam bahasa mudah ya. Raja-raja menyatakan bahawa ya, kita boleh bertoleransi dalam konteks kebebasan beragama. Tetapi kita perlu menjaga akidah orang-orang Melayu supaya tidak dirasuk oleh kepercayaan dan doktrin lain. Ada seorang pelajar saya bertanya kepada saya, adakah amat rapuh iman orang Islam ini sekiranya tidak dibenarkan pengembangan agama lain dalam kalangan orang-orang Islam? Jawapan saya mudah. Saya nyatakan, adakah kita mahu menggalakkan perbuatan maksiat? Itu berlaku. Maknanya mengembangkan doktrin lain. Kalau kita bercakap dalam dialog peradaban, perbandingan antara agama, itu tidak mengapa. Tapi dalam konteks membenarkan penyebaran dalam kalangan orang Islam, pada saya itulah tanggungjawab raja-raja sebagai ketua agama. Itulah tanggungjawab pemimpin sebagai orang yang diberi hak untuk menjaga kepentingan rakyat. Kalau kita rujuk sebagai seorang Islam, kita merujuk kepada ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Kita hendaklah jaga ahli keluarga kita supaya tidak terjerumus ke dalam api neraka. Ya.
Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan diri keluarga kamu daripada api neraka. Tetapi itu tidak bermakna kita tidak boleh berbaik-baik dengan orang-orang bukan Islam. Kalau kita orang Islam, kita menerima pakai ayat-ayat dari surah Al-Mumtahinah yang bermaksud, saya rangkumkan semuanya, ialah berbaik-baiklah kita dengan orang bukan Islam. Kita boleh berniaga, kita boleh berurusan dengan mereka. Kita jaga diri mereka, bahkan kita menjaga diri mereka dalam keadaan kesukaran. Bahkan dalam konteks Islam, sekiranya berlaku peperangan, maka orang Islam wajib mempertahankan orang-orang bukan Islam dalam konteks kenegaraan Islam. Ini menunjukkan Islam tidak menghalang perbuatan dan juga pergaulan yang baik antara orang bukan Islam. Kecuali mereka menghalau kamu daripada rumah kamu, maka bermulalah jihad yang dikatakan itu. Kan dalam konteks biasa, dalam aman dan damai seperti Malaysia ini, ia bukan satu persoalan besar. Ia adalah suatu konsep yang kita orang Islam juga perlu faham dalam berhubungan antara orang bukan Islam dan orang Islam. Jadi di sini amat penting kita menyatakan bahawa walaupun Islam itu adalah agama bagi persekutuan, Islam itu sendiri menjamin kebebasan beragama. Dalam konteks ajaran Islam itu sendiri, ia mengajar kita supaya bersifat toleransi dalam kebebasan beragama. Dalam konteks orang bukan Islam, kita ada ayat-ayat suci Al-Quran yang menyatakan lakum dinukum waliyadin. Kepadamu agama kamu, kepada kami agama kami. La ikraha fiddin, tiada paksaan untuk mereka memeluk agama Islam. Kita faham ajaran Islam itu sendiri. Surah Al-Mumtahinah tadi mengajar kita bagaimana kita harus bergaul dengan orang bukan Islam. Jadi, kalau kita katakan Islam itu adalah agama bagi persekutuan dan adakah ia membenarkan orang lain mengamalkan agamanya, kita sebenarnya itulah ajaran Islam, membenarkan orang lain mengamalkan agamanya. Dalam konteks negara pelbagai bangsa, super diversity, multiracial ini boleh membenarkan dan ia dibenarkan oleh perlembagaan. Tetapi dalam kes Herald Tribune, dalam kes penggunaan kalimah Allah, mahkamah menyatakan bahawa sekiranya berlaku ketidakamanan atau pecah aman, maka breach of peace, pecah aman itu, maka kebebasan sama ada orang Islam itu sendiri atau orang bukan Islam, kebebasan beragama itu tidak boleh dibenarkan. Jadi perlembagaan dalam perkara 11 pasal 5 menyatakan kebebasan beragama tidak boleh diamalkan sekiranya ia bercanggah dengan undang-undang, sekiranya ia bercanggah dengan ketenteraman awam atau ia bercanggah dengan kemoralan awam. Kalau suatu agama itu mengajak ke arah perbuatan tidak moral dalam kalangan orang dalam kalangan orang Malaysia ni, maka ia tidak boleh dibenarkan. Boleh saya tambah sikit lagi? Boleh. Rukun negara sangat penting. Betul. Dikaitkan dengan kedudukan Islam, sebab rukun negara dalam prinsip pertama, rukun negara seperti anak-anak pelajar ingat dan tahu, sudah amal, sudah hafal, kepercayaan kepada Tuhan. Apabila saya membaca dokumen berkaitan dengan gubalan rukun negara ini, dinyatakan juga kepercayaan kepada Tuhan itu supaya seluruh masyarakat Malaysia percaya pada Tuhan. Tetapi we have freedom of worship. Ada kebebasan untuk beribadat. Freedom of worship bukan sahaja untuk orang Islam, tetapi juga untuk orang-orang yang tidak menganut agama Islam, yang mengamalkan agama lain. Dijamin dalam frasa prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Jadi, masih lagi kita ada 3 perkara yang penting saya rumuskan tentang kedudukan Islam tadi. Kedudukan Islam dan kebebasan mengamalkan agama ini. Pertama, perkara 3 dalam pasal 1, Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai dalam mana-mana bahagian persekutuan. Kedua, perkara 11, jaminan terhadap kebebasan beragama, tetapi tidak boleh mengembangkan doktrin dan kepercayaan lain dalam kalangan orang Islam. Dan ketiga, kita perlu lihat kepada prinsip ideologi falsafah negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Terima kasih.
Baik Prof, terima kasih Prof. Wah, panjang lebar ya. Baru kita buat satu subtopik daripada kita punya sesi yang kedua ni Prof, yang berkenaan dengan agama Islam sebagai agama rasmi. Baik Prof, saya tertarik dengan perkataan Prof tadi. Super multiracial ya Prof. Super racial. Keluar je Prof, kita nampak Myanmar daripada kalangan Myanmar, Bangladesh, Afrika dan sebagainya Prof. So Prof, kita pergi kepada topik yang kedua dalam sesi kedua kita ni, iaitu berkenaan dengan kewarganegaraan Prof. Bagaimanakah seseorang itu boleh dapat hak sebagai kewarganegaraan dan adakah negara kita ini membenarkan untuk dua warga negara Prof? Sebenarnya anak-anak pelajar sekalian, marilah kita lihat kad pengenalan kita. Pernah tak bila anak-anak pelajar lihat kad pengenalan ni? Tanya Encik Adi pun, bila Encik Adi lihat kad pengenalan? SPM? Masa dah ambil SPM? Masa lesen nak renew lesen? Masa roadblock? Masa roadblock? Adakah kita tiba-tiba bangun, oh indahnya saya warga yang bernegara? Pernah dengar kan cerita orang yang tidak ada warga negara? Kewarganegaraan itu adalah satu anugerah. Kewarganegaraan itu adalah satu perkara yang amat penting untuk kita sebagai seorang manusia hidup dalam dunia negara bangsa yang kita ada sekarang. Jadi sebab itulah kalau anak-anak pelajar hilang kad pengenalan dia semakin tinggi dendanya. Jadi kita kenalah berhati-hati menjaga kad pengenalan kita itu sebagai satu identiti. Anak-anak pelajar tahu kan, kad pengenalan itu orang lain beli. Ada orang mahu membeli kewarganegaraan kad pengenalan itu sendiri kan. Jadi sama-samalah kita jaga kewarganegaraan kita itu dengan mengambil perhatian terhadap kad pengenalan kita itu. Ia bukan secara automatik anak-anak. Tak semua orang tidak semua orang mempunyai kelebihan seperti kita yang dilahirkan mempunyai warga negara. Saya mengenali ramai orang yang mahu menjadi warga negara Malaysia, sama ada sebagai anak angkat, sama ada sebagai isteri, sama ada sebagai suami kepada warga negara Malaysia. Sama ada kalau rakan-rakan anak pelajar di Sabah banyak mengalami isu stateless person, tiada kewarganegaraan. Kerana perkahwinan ibu bapa tidak didaftarkan, kerana tidak tahu asal usul dan sebagainya. Jadi sebelum saya jawab pada soalan Cik Adi tadi, marilah kita sama-sama menghargai dan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kita suatu negara yang kita banggakan, iaitu Malaysia. Ya. Kalau kita dari negeri, kita juga berbangga dengan negeri kita. Saya dari Kelantan, berbangga dengan negeri kita sendiri. Ya. Jadi kewarganegaraan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi sebelum saya ulas tentang peruntukan perlembagaan berkaitan dengan kewarganegaraan ini, saya mahu memperkenalkan dua istilah supaya kita kenal siapa kita. Saya dilahirkan di Kelantan. Cik Adi? Sabah. Ini anak Sabah. Baru tahu kan Prof? Saya sebenarnya dah tahu. Cuma untuk anak-anak pelajar tahu bahawa Encik Adi ni dari Sabah. Jadi Sabah memang menghadapi isu berkaitan dengan stateless person. Saya tak mahu ulas panjang lebar ya. Baik, sebelum kita merdeka, ada dua istilah, iaitu kerakyatan ataupun kita panggil nationality dalam bahasa Inggeris. Keduanya kewarganegaraan, iaitu kita panggil citizenship. Dua istilah. Nationality ini ialah tempat di mana kita dilahirkan. Saya dilahirkan di Pasir Putih, Kelantan. Jadi daerah mana? Tawau, Sabah. Tawau, Sabah. So, nationality Encik Adi adalah Tawau, Sabah. Saya orang Sabah. Kalau saya dilahirkan Kelantan, panggil orang Kelantan. Tapi dalam konteks sebuah negara persekutuan, kita warga negara Malaysia. Dari dulu saya kecil-kecil dulu, dari Perlis hingga ke Sabah, itulah Malaysia. Jadi, di mana saja kita lahir di negara kita ini, kita adalah orang Malaysia. Kalau saya cakap dengan Cik Adi, saya orang Kelantan. Cik Adi cakap dengan saya orang Sabah. Itu bila kita bercakap dalam negara kita. Tapi kalau saya pergi ke Singapura, saya tak akan cakap saya orang Kelantan. Saya akan cakap saya orang Malaysia. Jadi itu warga negara kita. Ya, kita adalah warga negara Malaysia. Tempat kita dilahirkan itu adalah nationality. Pengorbanan Raja-Raja Melayu. Ya,
pengorbanan Raja-Raja Melayu ialah untuk menyatukan nationality dan citizenship, kerakyatan dan kewarganegaraan. Kalau ikutkan asal undang-undang kita ialah ada konsep rakyat raja, di mana kita lahir di dalam negeri itu, kita menjadi rakyat kepada negeri itu, dan kemudian barulah kita boleh menjadi warga negara bagi Malaysia. Ada perbandingan sikit. Kalau di United States of America, Amerika Syarikat, mereka seorang yang lahir di sebuah negeri, contoh lahir di Texas, mereka boleh menjadi warga negara Amerika Syarikat sekiranya mereka ini mempunyai kewarganegaraan Texas. Dia ada dual citizenship or two-layer citizenship. Nationality saya Kelantan tapi warga negara saya Malaysia. Ya. Mereka nationality-nya Texas, nationality-nya juga dikira sebagai syarat untuk menjadi kewarganegaraan. Kita tidak. Dalam surat beranak kita terus tulis warga negara Malaysia, negeri Kelantan. Ya, tapi warga negara Malaysia. Tak ada warga negara negeri-negeri, tak ada. Kalau negeri itu cuba nak buat warga negara sendiri, maknanya akan move kepada dual citizenship. Ini tidak diiktiraf masa kita merdeka. Ya. Jadi di sini cara mengikut perlembagaan bagaimana untuk menjadi warga negara. Ada 4 cara. Pertama, by operasi undang-undang, by operation of law. Contoh saya, ibu bapa saya, nenek moyang saya memang dekat tanah Melayu kan. Jadi kemudian bila kita merdeka, undang-undang itu telah berjalan by operation of law dan ibu bapa saya langsung terus menjadi warga negara. Kedua, pendaftaran. Pendaftaran ada anak atau isteri atau anak angkat yang saya sebut tadi ya. Pendaftaran. Contoh, seseorang warga negara Malaysia, lelaki, berkahwin dengan wanita asing. Isterinya boleh menjadi warga negara dengan mendaftarkan. Kenapa? Sebabnya kerana perkahwinan. Atau anak yang dilahirkan oleh salah seorang warga negara Malaysia, contoh wanita Malaysia berkahwin dengan lelaki Belgium. Contohnya, wanita itu melahirkan anak di Belgium. Dia hendaklah didaftarkan menjadi warga negara. Dia beza sikit sekarang ni, sebab itulah timbul gosip-gosip lah. Kalau lelaki berkahwin dengan warga asing wanita dan anak itu lahir di luar negara, dia boleh jadi warga negara tanpa pendaftaran. Tapi macam itulah gosip-gosip. Saya tak mahu pergi kepada detail, itu undang-undang. Nanti kita belajar dalam, kalau para anak pelajar undang-undang, nanti tanya dengan guru atau pensyarah undang-undang perlembagaan. Kalau anak-anak pelajar bukan pelajar undang-undang, boleh datang ke kursi institusi Raja-Raja Melayu. Saya sedia membantu. Ya. Cara kedua, pendaftaran, sama ada anak atau isteri atau anak angkat. Ya. Yang ketiganya, cara naturalisasi, naturalization. Naturalization ni macam mana? Seorang yang datang dari Jepun contohnya, dia suka duduk di Malaysia, dah lama duduk di Malaysia dan berumur 21 tahun ke atas, dia mengisi borang dan mahu menjadi warga negara Malaysia. Kedua-dua kategori, pendaftaran dan naturalisasi, hendaklah angkat sumpah tak setia. Syaratnya ialah mereka hendaklah mengetahui bahasa Melayu dan menumpahkan sepenuh tak setia kepada Malaysia. Yang keempatnya ialah syarat bila bercantumnya wilayah, percantuman wilayah. Peruntukan ini dimasukkan apabila kita membentuk Malaysia. Jadi pada tahun 1963 dan kita bentuk Malaysia, masa itu kita tambah satu peruntukan berkaitan dengan percantuman wilayah. Jadi kita ada 4 cara untuk percantuman, untuk mendapatkan kewarganegaraan. Hanya orang yang mendapat kewarganegaraan melalui pendaftaran dan naturalisasi yang boleh dihentikan kewarganegaraannya. Kalau orang yang mendapat operation of law ni, kalau mereka telah mendapat kewarganegaraan negara lain atau mereka telah melaksanakan hak privilege, keistimewaan rakyat negara lain, contoh mengundi. Orang Malaysia dia dah dapat kewarganegaraan Australia contohnya, atau dia pergi dapat mengundi di Australia, itu dikira dia telah memansuhkan
kewarganegaraan dia sendiri. Dalam konteks ini, orang itu juga boleh diberhentikan kewarganegaraannya apabila dia telah, maknanya apabila menjadi warga negara lain atau melaksanakan hak warga negara lain, itu dikira sudah hilang taat setia dan mereka tidak boleh lagi dianggap sebagai warga negara Malaysia. Cuma di Malaysia ni, kita masih ada kelemahan sistem. Saya perlu sebut anak-anak pelajar, bila kalian belajar nanti kita tahu, kita tidak ada sistem untuk mengenal pasti, menjejaki mereka yang telah mempunyai kewarganegaraan negara lain. Tapi kalau ikut perundangan, taat setia itu penting sebagai warga negara dan ia telah dinyatakan dengan jelas dalam perlembagaan. Dual citizenship tidak dibenarkan dan sekiranya diketahui hak kewarganegaraan bagi negara Malaysia boleh dihentikan atau ditamatkan. Okey. Okey. Baiklah Prof, kita pergi ke isu yang seterusnya Prof, iaitu yang ketiga berkenaan dengan yang di-Pertuan Agong Prof. Ya, seperti yang kita tahu Prof, institusi yang di-Pertuan Agong ini sangat signifikan bagi rakyat kerana ia disanjung tinggi dan berperanan penting dalam kestabilan politik, ekonomi serta sosial negara. Ia bukan hanya bersifat seremonial dan rubber stamp, sebaliknya institusi tertinggi berdasarkan perlembagaan bagi mengetuai Persekutuan Malaysia. Baik Prof, saya yakin Prof, sebelum ini orang akan tertanya-tanya, apa tugas yang di-Pertuan Agong? Sehingga ke mulut politik mendengar kita, di situlah jelas kita melihat peranan yang di-Pertuan Agong itu sendiri. So baik Prof, mungkin Prof boleh perincikan apa sebenarnya peranan yang di-Pertuan Agong itu sendiri. Saya fikir anak-anak pelajar kalau menumpu perhatian kepada subjek sejarah semasa tingkatan 4 dan tingkatan 5, sikit sebanyak kita recall balik ya. Sebab bila dah masuk universiti ni semester ketiga kan. Bila dah masuk universiti ni yang belajar tingkatan 5 dulu, macam ingat ke tak ingat lagi. Ataupun masa tingkatan 5 dulu topik tu kita skip. Jadi tak apalah, kita ulang kat sini ya. Ya, yang di-Pertuan Agong semua orang tahu sekarang. Yang di-Pertuan Agong kita sekarang sangat popular ya. Ke bawah duli sentiasa menjadi tumpuan media. Kerana kalau saya hitung cabaran yang dilalui oleh institusi yang di-Pertuan Agong sepanjang tahun 2020 ini, ia sangat banyak. Betul. Dan ia banyak yang pertama kali berlaku, terutamanya apabila pertukaran kerajaan pada awal tahun 2020. Kemudiannya berlaku insiden berkaitan dengan pandemik ini yang seterusnya berkait-kait juga dengan perkembangan politik. Ada orang mahu jadi menteri dan Perdana Menteri dan sebagainya. Banyak sangat cabarannya. Walau apapun itu isu semasa yang kita perlu tahu, anak-anak pelajar perlu ambil kira. Bukan bermakna anak-anak pelajar perlu menyertai parti politik, bukan, tetapi perlu mengetahui perkembangan politik. Kenapa? Sebab ia akan memberi kesan yang mendasar dalam soal-soal yang kita bincang ini, iaitu institusi yang di-Pertuan Agong itu sendiri. Baik, kalau kita lihat, saya mahu menyebut beberapa sahaja sebagai teaser ya. Kalau anak-anak minat nanti kita buat program lain lagi. Jadi dalam konteks berkaitan dengan institusi yang di-Pertuan Agong ini, pertama siapa yang di-Pertuan Agong itu? Baginda adalah raja dari salah sebuah negeri yang 9 itu. Dipilih, baginda ni dipilih melalui dia guna istilah ilat, pemilihan oleh Majlis Raja-Raja. Jadi Majlis Raja-Raja bersidang bila institusi yang di-Pertuan Agong ini berakhir 5 tahun ya. Setiap orang raja dari 9 buah negeri boleh dalam satu pusingan itu menjadi yang di-Pertuan Agong selama tempoh 5 tahun. Ini semua kita dah tahu kan? Kecuali dalam insiden di Malaysia ini hanya Sultan yang di-Pertuan Agong ke-15 yang turun tahta sebelum tamat. Ada juga sebelum ini ada Sultan yang mangkat semasa perkhidmatan sebagai yang di-Pertuan Agong ya. Jadi inilah yang kadang-kadang menamatkan tempoh tak sampai tempoh 5 tahun. Baik, baginda dipilih oleh Majlis Raja-Raja selama tempoh 5 tahun. Sekarang kita pergi kepada peranan baginda.
Okey, baginda institusi yang di-Pertuan Agong ini dibuat hanya pada tahun 1957 dengan kita membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Kenapa perlu institusi yang di-Pertuan Agong? Sebab negara ini adalah sebuah negara persekutuan. Kemudian bila ada institusi beraja pada setiap negeri, siapa yang akan menjadi ketua? Jadi ketua pada peringkat persekutuan, sebab kita mahu mengekalkan institusi beraja, pada masa yang sama kita mahu persekutuan juga mempunyai institusi beraja itu sendiri. Jadi tahta raja di Malaysia ini ada 9 buah negeri Melayu dan 1 pada peringkat persekutuan, kita ada 10 tahta raja. Jadi itulah yang di-Pertuan Agong. Jadi baginda ini menjadi puncak pancuran keadilan kepada keseluruhan persekutuan. Baginda adalah ketua utama negara. Itu fungsi utama. Perkara 32 perlembagaan persekutuan adalah yang di-Pertuan Agong ialah ketua utama negara. Apa penting ketua utama negara? Kita baca prinsip raja berperlembagaan pada prinsip rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Raja itu negara, negara itu raja, dan mempunyai raja dalam konteks sistem raja berperlembagaan. Jadi raja itu adalah lambang kepada negara itu sendiri. Raja itu adalah institusi raja pada peringkat persekutuan itu adalah lambang dan juga maruah kepada sebuah negara persekutuan Malaysia. Jadi fungsinya sebagai ketua utama negara ini bukan semata-mata simbol. Walaupun saya katakan ialah puncak atau pancuran kepada keadilan itu, baginda juga memegang peranan-peranan tertentu. Dari segi keselamatan, baginda merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera. Perkara 41. Apa pentingnya pemerintah tertinggi Angkatan Tentera ini? Baginda akan mengetuai tentera apabila keadaan memerlukan. Ya. Keputusan-keputusan berkaitan dengan ketenteraan juga perlu dinyatakan oleh baginda melalui Majlis Angkatan Tentera. Dia ada dalam peruntukan perlembagaan tentang Majlis Angkatan Tentera. So dari segi keselamatan, pemerintah tertinggi Angkatan Tentera. Mengikut peruntukan perkara 140 perlembagaan persekutuan, baginda juga melantik ketua polis negara. Atas pandangan baginda melantik ketua polis negara. 2 entiti keselamatan negara utama iaitu pasukan polis diraja Malaysia dan juga pasukan Angkatan Tentera itu kita tahu mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan institusi beraja pada peringkat persekutuan. Saya tidak mahu hujah detail, tapi apabila anak-anak belajar nanti tentang kepentingan keselamatan negara dan hubung kaitnya dengan raja berperlembagaan dan institusi yang di-Pertuan Agong ini, anak-anak semua mesti akan rasa takjub dengan kesediaan perlembagaan memberikan peranan dan fungsi kepada yang di-Pertuan Agong itu. Jadi itu dalam konteksnya, dan hal-hal berkaitan dengan keadilan, contohnya yang di-Pertuan Agong mempunyai peranan untuk memberi pengampunan dalam perkara 42 perlembagaan. Pengampunan ini adalah kuasa turun-temurun tradisi yang diwarisi oleh institusi beraja. Ya, itu kita bincang kemudian. Saya banyak nak kongsi sebenarnya. Betul. Baik. Peranan institusi yang di-Pertuan Agong dalam hal berkaitan dengan negara. Kalau saya katakan negara ini terdiri daripada geografinya, kan? Petanya kita tahu negara ni. Untuk perubahan peta, kalau kita nak ubah persempadan negeri mesti dapat perkenan daripada Majlis Raja-Raja juga. Peranan raja daripada geografi negara ni. Kalau nak ubah sempadan, mesti pergi kepada raja. Secara dari segi badan-badan kerajaan yang saya sebut, eksekutif, legislatif dan judiciary. Ini yang saya nak tekankan. Di mana peranan yang di-Pertuan Agong dalam hal berkaitan dengan perundangan. Tadi saya dah sebut, perundangan ini apa? Secara umumnya ia adalah parlimen lah. Badan perundangan ini adalah parlimen. Yang terdiri daripada siapa? Parlimen itu terdiri daripada yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara.
Yang di-Pertuan Agong pada peruntukan perkara 44 Perlembagaan Persekutuan nyatakan Agong is sebahagian daripada Parlimen. Sebab tu anak-anak pelajar akan nampak yang di-Pertuan Agong akan pergi ke Parlimen untuk sesi pembukaan. Pada perkara 55 Perlembagaan yang di-Pertuan Agong akan panggil sesi untuk Parlimen bersidang. Sesi ini kalau dalam masa 5 tahun kan, 5 tahun dia mungkin ada 5 atau 6 sesi. Setiap sesi yang di-Pertuan Agong akan datang bagi titah. Kemudian ahli dewan akan bincangkan titah Agong. Ya, itu peranan. Bila sesi nak habis, Agong akan datang dan tutup. Kita panggil urgent. Kita panggil urgent. Ya. Adjourn, dia berhentikan sekejap. Berhenti tak lebih daripada 6 bulan, Parlimen akan datang balik, Agong akan datang balik bagi titah. Itu peranan. Dan kemudiannya suatu rang undang-undang tadi saya cerita tak habis. Bila sampai habis pada Dewan Negara, dia akan datang kepada yang di-Pertuan Agong untuk cop mohon. Itu peranan Agong dalam hal berkaitan dengan perundangan. Dalam keadaan darurat, Agong boleh buat undang-undang. Itu hal berkaitan perundangan. Sekiranya Parlimen tiada bersidang, maka dalam keadaan darurat ni apa? Darurat ini ancaman besar berlaku ke atas negara. Masa tu Parlimen tidak bersidang. Agong ada kuasa buat undang-undang. Maknanya kuasa Agong tu besar. Berkaitan dengan legislatif. Berkaitan dengan kehakiman, Agong akan melantik hakim-hakim mengikut nasihat-nasihat yang diberikan. Tidaklah besar peranan yang di-Pertuan Agong berkaitan dengan badan kehakiman. Tapi bila Agong yang memberi persetujuan, pertama kali dalam Malaysia, sekali sahaja yang di-Pertuan Agong telah tidak mempersetujui lantikan seorang hakim. Tapi biasanya baginda akan bersetuju. Tapi menunjukkan dalam amalan di Malaysia ada kalanya yang di-Pertuan Agong mempunyai peranan besar dalam menentukan siapa boleh dilantik dan tidak boleh dilantik, walaupun ada sistem menentukan pelantikan hakim. Ya. Ini perkara 122B, 22C Perlembagaan Persekutuan. Ya. Okey, dalam pemecatan hakim juga yang di-Pertuan Agong mempunyai peranan. Hakim kalau dilantik tadi boleh dipecat sekiranya seorang hakim itu telah menjadi tidak berwibawa, melanggar etika dan sebagainya. Boleh ditubuhkan satu tribunal. Agong yang menubuhkan tribunal tersebut. Ya, pelantikan dan pemecatan hakim. Kalau boleh dikaitkan juga dengan pemberian pengampunan tadi, when justice come to an end, mercy comes to play. Bila mahkamah menyatakan seseorang itu telah bersalah, maka mesti ada ihsan atau mercy yang boleh diampuni. Maka di situlah peranan yang di-Pertuan Agong. Maknanya dalam peranan yang di-Pertuan Agong itu ada nilai-nilai kemanusiaan di situ. Dan itu perlu kita lihatlah bagaimana institusi beraja ini berfungsi dalam badan kehakiman dan melibatkan keadilan, pentadbiran keadilan. Kalau kita lihat dari negeri-negeri juga begitu, raja-raja bagi negeri adalah salah satu komponen daripada Dewan Undangan Negeri. Sama kedudukannya dengan institusi yang di-Pertuan Agong pada peringkat persekutuan. Dalam bidang eksekutif pula, pelaksana, perkara 39 menyatakan kuasa eksekutif untuk melaksanakan pentadbiran negara ini, kuasanya adalah kuasa Agong. Dia kata kuasa eksekutif itu terletak hak kepada yang di-Pertuan Agong. Bila kata hak itu terletak pada yang di-Pertuan Agong, maknanya itu adalah hak milik raja. Apabila semua agensi kerajaan, contoh kalau ada ibu bapa, anak-anak pelajar sekalian bekerja dengan kementerian-kementerian, ibu bapa sering menggunakan sampul surat yang bertanda urusan Seri Paduka Baginda. Maknanya kalau kita perkhidmat awam, kita bekerja di agensi-agensi kerajaan menggunakan sampul surat urusan Seri Paduka Baginda, itu menunjukkan kita melaksanakan kuasa eksekutif yang di-Pertuan Agong. Agong boleh melaksanakan kuasa eksekutif baginda, boleh membenarkan jemaah menteri. Jadi ramai orang menyatakan bahawa kuasa jemaah menteri. Bukan. Dalam undang-undang menyatakan kuasa yang di-Pertuan Agong, tapi dilaksanakan oleh pihak eksekutif. Sebab itu dulu kita tulis kat bawah surat tu biasa saya yang menurut perintah.
Ya, your obedient servant dalam bahasa Inggeris. Your obedient servant. Dulu orang putih lah menggunakan your obedient servant. Bila kita merdeka, kita menggunakan istilah saya yang menurut perintah. Itu maknanya perintah yang di Pertuan Agong ke atas sekali siapa pemilik kuasa tersebut, ya. Dalam melaksanakan kuasa eksekutif menarik, saya nak cerita juga sampai habis. Boleh, Prof. Yang di Pertuan Agong akan melantik ahli Suruhanjaya. Contohlah yang paling dekat dengan kita adalah Suruhanjaya Pilihan Raya. Sangat penting. Itu dilantik oleh yang di Pertuan Agong, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Pendidikan. Apa perlunya Suruhanjaya ni anak-anak sekalian untuk urusan pentadbiran negara? Kalau kita gunakan Suruhanjaya Pilihan Raya untuk menguruskan sistem demokrasi kita dalam hal berkaitan dengan pilihan raya, dan yang di Pertuan Agong hendaklah memilih seorang pengerusi pilihan raya yang mempunyai kepercayaan awam. Itu penting sebab yang di Pertuan Agong hendaklah berada di atas pagar politik, di luar market politik, di luar pasar raya politik, ya. Yang di Pertuan Agong hendaklah menjadi puncak kepada keadilan, menjadi raja kepada kesemua warga negara Malaysia dan penduduk Malaysia. Penduduk ni dia mungkin bukan warga negara, seperti yang kita kata kawan-kawan dari Nepal, Bangladesh, Myanmar dan sebagainya, Afrika dan sebagainya. Jepun juga ramai, Korea juga ramai. Kalau kita pergi ke Ampang tu kita jumpa Korean sangat ramai. Jadi menunjukkan ramai. Ada ramai yang suka movie Korea. Ramai. Ya. Tapi saya pun seronok lah movie Korea. Betul, ni. Bro. Tengok yang dia punya intelligent best tau, yang India pula tu kenapa? Korea. Yang Korea tu. Ya. Betul. Jadi ia berkaitan dengan institusi yang di Pertuan Agong ini, baginda mempunyai kuasa yang sangat banyak dan itu adalah sebahagian daripadanya, dan saya jemputlah anak-anak untuk membaca lagi tentang itu. Saya harap program dalam kursus modul patriotisme ini akan menarik minat anak-anak pelajar untuk mengetahui dan mengenali. Kalau jumpa yang di Pertuan Agong bukan sekadar untuk bergambar dengan baginda, tetapi untuk mengetahui pahit maung sebagai seorang yang di Pertuan Agong. Ya. Betul, Pak. Okey, terima kasih, Prof. Actually banyak kata besar peranan yang di Pertuan Agong itu sendiri, Prof, ya. Betul. So untuk yang seterusnya, Prof, kita fly ke Borneo dulu, Prof. Kita terbang ke Borneo. Kampung. Kan, Prof, biasanya kita dengar tentang hak keistimewaan orang Melayu. Baik. Tapi Prof, mungkin melencong sedikit, apa pula hak keistimewaan orang Sabah dan Sarawak, Prof? Ramai pelajar-pelajar kita ni yang memang asalnya daripada Sabah dan Sarawak nak tahu juga apa keistimewaan untuk warga pribumi Sabah dan Sarawak itu. Saya secara peribadilah sangat berasa, kata apa, perasaan saya itu teruja bila bercakap tentang isu ini. Sebab apa? Ramai orang berasa, pada saya lah, pengalaman saya sering berceramah ke sana kemari, ya. Ke sana kemari saya sering berceramah. Dan kadang-kadang pergi ke Sabah dan Sarawak dan meneliti perjanjian Sabah dan Sarawak dan sebagainya, perjanjian 1963 dan sebagainya. Saya fikir pemimpin-pemimpin di negeri Sarawak dan Sabah pada masa dahulu berfikir panjang tentang anak negeri. Sebab mereka semua tidak akan bersetuju untuk membentuk Malaysia sekiranya kepentingan anak negeri Sarawak dan Sabah ini tidak dijaga, tidak dijamin kedudukannya dalam perlembagaan. Anak-anak pelajar sekalian, satu berita penting untuk anak-anak pelajar dari Sabah dan Sarawak ini, bahawa kedudukan anak negeri Sabah dan Sarawak ini sama dan serupa, bahkan lebih daripada orang-orang Melayu sendiri. Jadi hak dan kepentingan yang ada kepada orang Melayu ada juga kepada anak negeri Sabah dan Sarawak. Bahkan bagi tanah, contoh konsep dari segi tanah anak negeri Sabah Sarawak, tanah adat di negeri Sarawak dan Sabah itu hanya boleh dimiliki oleh negeri anak-anak daripada negeri tersebut. Kalau saya tinggal di Sarawak 30 tahun, 40 tahun sekalipun, selagi tidak diterima sebagai anak negeri, saya tidak boleh memiliki tanah adat. Dan
pada saya nampak apa yang diberikan kepada orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu ini juga adalah hak yang dimiliki oleh anak negeri Sarawak dan Sabah. Ya. Itu perkara yang disebut dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa kedudukan atau kota-kota dan kedudukan khas bagi orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak. Jadi apakah yang ada dalam perkara 153? Ia berkaitan dengan pendidikan, kuota perniagaan dan kuota berkaitan dengan perkhidmatan awam. 3 perkara yang dijamin kepada anak negeri Sabah dan Sarawak. Ya. Walaupun kita tahu soal kemiskinan di merata-rata tempat, sama ada di Sarawak, sama ada di Sabah, sama ada di Semenanjung juga, soal kemiskinan itu ada. Tetapi kita mempunyai cara untuk membantu anak negeri Sabah dan Sarawak. Jadi kita memang mengharapkan pimpinan yang memastikan anak negeri Sabah dan Sarawak ini mendapat kedudukan yang istimewa sebagaimana dijamin dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi dari segi tanah, dari segi pendidikan, dari segi perniagaan dan dari segi perkhidmatan awam, ini semuanya dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Maka hak bagi anak negeri Sarawak dan Sabah adalah sama dan serupa, bahkan ada kalanya lebih kepada negeri Sabah dan Sarawak. Jadi bila dilihat kepada kedudukan negeri Sarawak dan Sabah ini secara umumnya, bukan hanya untuk anak negeri Sabah dan Sarawak, sistem bagi negeri Sarawak dan Sabah ini juga mendapat keistimewaan tertentu dalam perlembagaan. Pindaan tadi adalah salah satu. Definisi anak negeri Sabah Sarawak ada dalam Perlembagaan Persekutuan. Nanti kita rujuk sama-samalah. Kemudian nanti apakah yang dikatakan anak negeri Sabah dan Sarawak, atau dalam istilah pentadbiran mereka gunakan Bumi Putra. Ya. Jadi di sini saya mahu nyatakan bahawa perlembagaan menjamin sepenuhnya kedudukan anak negeri Sabah dan Sarawak melalui peruntukan yang sama serupa untuk orang Melayu di Semenanjung, iaitu peruntukan 153 Perlembagaan Persekutuan. Itu saja. Baik, terima kasih Prof. Ya. Jelas ya peristiwanya bagi rakyat ataupun warga Sabah dan Sarawak ya. Paling jelas UiTM Prof. UiTM ya, untuk Melayu dan kita Sabah dan Sarawak juga Prof ya. So Prof, kita pergi ke ini yang subtopik yang terakhir Prof untuk sesi yang kedua Prof. Ya, berkenaan yang kita tahu Prof tentang rukun negara. Ya, ada 5 rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Ya. Yang ketiga tu Prof, perlembagaan tu Prof. Kita nampakkan keluaran perlembagaan itu Prof. Adakah keluaran perlembagaan itu menjamin kepada kesatuan perpaduan kaum tu Prof? Ya, hubungan etnik. Betul. Hubungan antara komuniti dan masyarakat, atau mereka setengah kita menggunakan istilah kaum, ya. Ada sesuatu yang amat penting dalam pembinaan negara. Penubuhan negara ini adalah kerana kesatuan dan perpaduan. Bukti perpaduan sangat penting ialah apabila kita boleh bersetuju untuk membentuk Perlembagaan Persekutuan itu sendiri. Perlembagaan ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita reka, untuk kita buat kalau tidak ada kesatuan jiwa, besarnya jiwa antara orang-orang tanah Melayu pada ketika itu, dan kemudiannya besarnya jiwa antara pimpinan pada peringkat persekutuan dan pimpinan negeri-negeri Sarawak dan Sabah untuk kita membentuk Malaysia pada tahun 1963. Sebenarnya anak-anak pelajar kita melalui 2 fasa. Pembentukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Perjanjian Persekutuan Malaysia 1963. Kedua-dua ini menunjukkan 2 penyatuan bangsa, penyatuan antara kaum, dan kekuatan itu yang telah mewujudkan Malaysia pada hari ini. Hari ini untuk Malaysia kita mencapai, tahun ini kita mencapai kemerdekaan yang ke-63 tahun. Masa itu walaupun kalau seusia manusia, ia sudah mencapai satu hayat yang dekat sudah untuk habis usia, ya, sebab umur 63 tahun. Tapi bagi sebuah negara, ia masih lagi negara yang muda. Pada pandangan saya masih lagi sebuah negara yang muda. Dan negara yang muda ini memerlukan perpaduan yang sangat erat. Sejak dari rancangan Malaysia yang kedua yang diperkenalkan pada tahun 1972, selepas peristiwa 1969, peristiwa 13 Mei, isu berkaitan dengan perpaduan bangsa, perpaduan rakyat dalam kalangan
pelbagai etnik yang saya sebutkan tadi sangat-sangatlah penting untuk kita terus maju. Baik, kalau bercakap tentang perlembagaan persekutuan ini, perlembagaan itu adalah natijah atau hasil kepada hubungan yang baik, hubungan yang bersatu padu dalam kalangan masyarakat. Pelbagai kaum. Sebab saya cerita dari awal, tidak mungkin kita boleh membentuk satu perlembagaan kalau kita tidak bersatu padu. Anak-anak pelajar sekalian, jadikan nenek moyang kita itu sebagai contoh. Macam mana mereka boleh berusaha untuk mencari perdamaian dalam pelbagai kesukaran pada ketika itu. Bayangkan, saya nak bawa sejarah sikit. Bayangkan pada tahun 1946, orang-orang tanah Melayu menentang Melayan Union. Menentang Melayan Union. Kenapa orang-orang tanah Melayu, terutamanya komuniti Melayu, bangsa Melayu pada masa itu menentang Melayan Union? Kerana dua sebab. Pertama, kerana memindahkan kedaulatan Raja-Raja Melayu kepada kedaulatan Raja Inggeris. Orang Melayu sangat marah kerana British telah mengambil peluang untuk memindahkan kedaulatan raja. Yang keduanya, ini yang berkaitan dengan hubungan etnik. Orang-orang Melayu tidak mahu orang yang bukan Melayu menjadi warga negara Malaysia. Itu hakikat, fakta yang kita tidak boleh menolak. Sebab itu orang tanah Melayu menolak Melayan Union kerana mereka tidak mahu berkongsi dengan mudah negara ini dengan orang lain. Namun anak-anak pelajar sekalian, 2 tahun selepas itu, orang Melayu setelah menggagalkan Melayan Union bersetuju untuk menerima komuniti lain sebagai warga negara. 2 tahun saja. Orang kata kerak nasi itu sudah jadi lembut. Ketegangan orang Melayu menolak kewarganegaraan itu kemudiannya telah disulami dengan perasaan muhibah dan boleh menerima komuniti lain sebagai warga negara. Dan pada tahun 1952 menerima prinsip jus soli. Siapa yang lahir dahulu menjadi warga negara. Dan pada malam kita mendapat kemerdekaan 1957, hampir jutaan orang bukan Melayu menjadi warga negara Malaysia. Kerana apa? Kerana kesediaan orang Melayu menerima kewarganegaraan orang bukan Melayu. Dan kesediaan itu kerana diberi jaminan taat setia kepada negara ini. Jadi di sini hubungan etnik semasa 1946, 1948, 1955 dengan perpaduan parti-parti politik, perpaduan etnik mengikut gabungan parti politik. Sehingga sekarang gabungan parti politik itu masih ada. Walaupun melalui warna-warna pelangi dalam hubungan antara mereka. Tapi di sini menunjukkan perpaduan itu amat penting. Jadi perlembagaan itu sendiri adalah simbol kepada hubungan etnik yang baik. Dia adalah menjadi tanggungjawab semua kita, sama ada Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Dusun, Melanau, apa lagi, macam-macam etnik. Minta maaf saya tak boleh hafal semua. Puluhan etnik di Sarawak dan Sabah ni. Tanggungjawab kita untuk memastikan perkataan-perkataan, ayat-ayat, frasa-frasa yang ada dalam perlembagaan itu kita hayati demi hubungan etnik antara kita. Kalau saya meneliti kepada perlembagaan seperti yang kita bincangkan tadi, jadi berkaitan dengan kedudukan Islam. Ia menunjukkan suatu situasi agama itu sebenarnya adalah suatu perkara yang kita tidak perlu risau. Walaupun ramai orang risau tentang kebebasan beragama, kita sebenarnya tidak perlu risau sebab perlembagaan telah jamin. Kalau kita semua mentaati perlembagaan, insya-Allah semua persengketaan itu tidak akan berlaku. Sebab perlembagaan itu diniatkan untuk perasaan muhibah tadi. Betul. Islam agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Itu adalah formula hubungan etnik. Yang sebab di Malaysia ni etnik itu digabungkan juga dengan agamanya sekali dan budaya. Walaupun pelbagai budaya kita ada, pelbagai agama kita ada, perlembagaan cuba menetapkan bahawa semua orang boleh mengamalkan agama dengan aman dan damai. Jadi kalau kita lihat dalam contoh dalam perkara 153 juga lagi, ia menyatakan tentang kota-kota untuk orang Melayu, kota-kota untuk anak negeri. Dan kalau kita baca balik para pelajar UiTM kena fasih perkara 153 ni.
Perkara 153 tidak mengenepikan kepentingan sah komuniti-komuniti lain. Disebut 3 perkara utama dalam perkara 153 atau kumpulan utama warga negara Malaysia dalam perkara 153 itu orang Melayu, anak negeri Sabah Sarawak dan komuniti-komuniti lain. Jadi ini adalah elemen perpaduan. Pada saya, perkara 153 itu adalah elemen utama subjek perpaduan, bukan diskriminasi dan perpecahan. Kerana kalau hubungan baik antara kaum ini diadakan dengan prinsip dan hasrat yang dibawa oleh perkara 153, dia tidak harus menjadi satu peruntukan yang merupakan punca kepada sengketa. Tidak sekali-kali. Dan wujudnya UiTM bahawa perkara 153 ini bukan untuk berpuncakan, bukan untuk melahirkan persengketaan. Tapi sebenarnya ialah untuk mendekatkan jurang antara komiti itu dalam aspek pendidikan. Sebab kalau jurang pendidikan yang jauh antara komiti-komiti, ia akan menyebabkan jurang dari segi budaya dan kehidupan harian. Sekiranya jurang ekonomi itu jauh, maka jurang pendidikan jauh akan juga menyebabkan jurang ekonomi yang jauh. Maka ia akan menyebabkan perbezaan dalam hubungan etnik. Dan ini amat berbahaya kepada hubungan etnik. Jadi pendidikan dan keuangan atau kebolehan pencapaian ekonomi yang tinggi juga boleh membantu masyarakat Malaysia untuk berlangsungnya hubungan etnik yang baik. Contoh dalam hubungan etnik yang sudah tercela sedikit di Malaysia ini ialah pada tahun 1969. Hubungan etnik. Yang didapati selepas itu kita kerajaan memperkenalkan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru bukan hanya untuk memanfaatkan Melayu tetapi juga untuk komuniti-komuniti lain. Supaya gap ekonomi itu. Dan pendudukan universiti-universiti yang berteraskan kepada etnik seperti Bumi Putra untuk UiTM ini sebenarnya untuk mengurangkan jurang itu. Jadi kalau kita lihat peruntukan dalam perlembagaan berkaitan agama, ia cuba diselesaikan dengan perkara 3 dan perkara 11. Berkaitan dengan hubungan etnik dan kumpulan masyarakat, ia cuba diselesaikan dengan perkara 153 perlembagaan persekutuan. Jadi secara umum yang saya nampak, punca kepada wujudnya, berjayanya kita menandatangani perjanjian kemerdekaan kerana perpaduan. Berjayanya kita membuat peruntukan perlembagaan itu kerana perpaduan. Dan berjayanya kita mengharungi 63 tahun kemerdekaan dengan bangunan-bangunan secara fizikalnya menunjukkan pembangunan. Kalau kita tanya mereka yang berumur 100 tahun ke atas, pada ketika ini ada di Malaysia, mereka akan menceritakan keadaan sekarang lebih mudah untuk Malaysia. Jadi secara rumusannya, saya menyatakan bahawa perlembagaan persekutuan adalah hasil daripada perpaduan etnik, perpaduan kaum dan natijah yang diharapkan daripada perlembagaan ini juga ialah untuk menghasilkan perpaduan kaum. Marilah kita sama-sama menghayati peruntukan perlembagaan ini, menelitinya dengan berhati-hati sekali dan memahaminya serta seterusnya menghayatinya dengan perasaan kita sendiri bahawa negara ini dibina atas hubungan etnik yang baik dan tanggungjawab anak-anak pelajar sekalian untuk mengekalkan hubungan etnik yang baik demi kelangsungan kemerdekaan dan kedaulatan bagi Malaysia, negara tercinta. Terima kasih, Cik Adi. Terima kasih, Prof. Baik, Prof. Actually, Prof, kita berada di penghujung dah, Prof. Penghujung, Prof. Mohon untuk Prof beri sikit rumusan. Rumusan tentang topik kita pada hari ini, perbincangan tentang perlembagaan kita pada hari ini, modul patriotisme, dan mungkin sedikit nasihat untuk adik-adik ataupun pelajar-pelajar pewaris bangsa kita ini. Sedikit, Prof. InsyaAllah. Terima kasih kerana meminjamkan pandangan dan pendengaran anak-anak pelajar sekalian kepada modul patriotisme untuk Institut Kepimpinan Pelajar Universiti Teknologi MARA. Saya mengucapkan selamat maju jaya dan untuk perlembagaan persekutuan serta undang-undang negara, saya mengharapkan anak-anak pelajar meneruskan minat bukan sahaja dalam subjek patriotisme ini, meneruskan minat untuk menyayangi dan mencintai sehingga mencetuskan perasaan romantis anak-anak pelajar dengan negara kita, kepada agama kita dan bangsa kita. Tiada orang lain yang akan berjuang untuk negara kita kecuali kita. Tiada orang lain akan menjaga bangsa kita kecuali kita. Tiada orang lain yang menjaga
agama kita kecuali kita. Maka letaklah tanggungjawab untuk kita memahami, mengenali negara kita dengan mengenali perlembagaannya serta menghayati hubungan antara kaum. Kerana tidak akan wujud suatu bangsa yang sempurna dan tiada akan wujud suatu bangsa yang makmur sehingga kita menghormati antara satu sama lain, menjaga kepentingan diri dan pada masa yang sama-samalah kita jaga negara kita. Negara kita, tanggungjawab kita. Insya-Allah selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof Syam diucapkan kerana kembali sudi ya sama-sama dalam rancangan wawancara kita pada kali ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Kursi Institusi Raja-Raja Melayu, bahagian Komisi Korporat UiTM, ya, Pusat Kurikulum, Institut Kepimpinan Pelajar IKP, ya, dan semua individu yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam rakaman wawancara kita pada petang ini. Alhamdulillah, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.